Kita jaga Sabah, kita bangkit. Satu gerakan ataupun movement yang menyatu padukan rakyat Sabah, tidak kira usia, agama serta bangsa. KJSKB Podcast memberi fokus kepada knowledge-based lifestyle dengan penerapan informasi strategik secara santai terhadap rasa cinta kepada Sabah, negeri kesayangan semua. Ayo kenali kami di semua social media kami hari ini. Kita jaga Sabah, kita bangkit. Sabah ini rumah kita, mari semua maju selangkah. Bersama kita terus maju. Kita jaga Sabah dari laut biru hingga ke puncak Kinabalu. Kita jaga Sabah, kita bangkit, ayo bangkit. Ayo semua tak kira Sabah, bersatu hati Sabah kita jaga. Ini rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo Dan saya Kenny. Bertemu kita di episod yang terkini. Kita jaga Sabah, Kita bangkit. Dan episod yang sebelum ini, aku mau cerita sikit sebelum kita mula kita punya episod yang terkini lah. Silakan. Macam-macam komen yang telah berlaku lah. Terutama Dr. Ram punya episod. Apa yang hot? Oh, banyak macam-macam. Aku macam mana kita mau respon kepada netizen kadang-kadang the best way jangan respon lah. No, some of them asking kenapa kalau Dr. Ram sangat hebat, bagus dia bersuara di parlimen, macam begitu. Kalau dia sangat betul, jangan tengok data, padahal dia memang database punya orang kan. So untuk makluman semua, jemputan-jemputan kami ini adalah yang kami jemput ni, kami memang buat research lah. Betul. Dan producer kami memang cari yang terbaik, yang mana dapat sajikan hawa halkum dan juga pemikiran kamu, yang mana dia dalam proses kita cuba menyebarkan satu orang bilang movement kita ni untuk menyatu padukan rakyat Sabah. All the best. Betul. For the listeners. Yes. Yeah. Tapi komen, please keep in comment. Kenapa kamu perlu komen? Sebab yang terbaik akan mendapati akan dapat satu baju. Baru ni baju. Baru lagi. Baru ni. Ini yang okay guys, okay. If you all out there yang boleh komen di mana-mana kami punya social media, di mana-mana kita jaga Sabah, kita bangkit punya episod, bolehlah check this thing out. Wow. Ini lebih ranggi lah kan? Ya. Lebih ranggi lah. Kau mengcomparekan ni. Tapi ni cool kan? Cool, yeah. And also yang baju saya pakai sekarang ini pun juga cool. Ya. Ya, kau tiada. Saya hampir sama warna, tapi bukan itu lah. Itu lagi cool lah. Ya, betul. Ya. Okey, nak mau cerita panjang sebab hari ini kita tahu semua orang kita panggil kebanyakannya giving informasi ataupun knowledge yang sangat-sangat orang bilang padu lah. Yes, dan orang-orangnya bukannya calang-calang. Ya, tapi at the same time aku pun ingin berkenalan juga lah. So kita please welcome kita punya guest hari ini, Dr. Bilcher Bala ataupun Profesor Madya Dr. Bilcher Bala, yang mana dia ni adalah ataupun orang bilang enthusiast untuk MS63. Jadi yang saya punya bacaan lah. Dan juga dia adalah pensyarah di Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah. Selamat datang Doktor. Selamat datang. Welcome to the studio. Saya. Doktor, kita buat secara santai. Jangan kita buat secara yang TV punya. Jangan risau. Forum-forum yang forum-forum wawancara kita try avoid lah. Kita bercerita macam di kedai kopi lah. Walaupun producer tidak bagi kopi, tapi ada air juga lah. Dr. Bala, kita berkenalan dulu serba sedikit. Siapa Dr. Bala ni? Dr. Bilcher ni. Can you introduce yourself? Saya lahir dalam masyarakat kaum Kelabit. Okay. Di Bareo, itu Sarawak. Dan saya membesar di kampung Bareo. Kemudiannya meneruskan pendidikan menengah di Miri. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke UKM. Seterusnya lah. Tamat UKM, saya menjadi pensyarah di UKM. Doktor ambil apa kos? Sorry saya potong. Dalam bidang sejarah. Bikin takut ni. History. Tapi very very interesting. Okay. Then after UKM you work. UKM saya pindah ke Sabah ni 2001 kerana saya mendapat pasangan. Orang Sabah. Tanya. Selalu orang pakai kalau
kahwin ni orang bilang terkahwin. Terkahwin orang Sabah macam tak berpanggam tu kan. Itu konsep. Saya punya bukan kes terkahwin. Okay. So jumpa orang Sabah. Baik. Untuk kahwin pindah ke Sabah. Dan sejak 2001 sampai hari ini lah saya masih di UMS sudah 25 tahun di UMS. Wow. 25 tahun? Sejak 2001 bermakna. So saya graduan UMS. So 2000 saya masuk ke UMS Sijil Music dengan Profesor Jamal dan Profesor Haji Inon ya. Haji Inon ya. Dan 2001 maksudnya saya di sana tu mungkin ada satu subjek yang doktor yang ajar tapi macam tidak ada. Saya fokus sejarah. Memang tidak ada. Right, good. Okay, thank you Flan. Doktor, kami diberitahu sebelum kami diberitahu yang kita punya guest ni Dr. Bill Share. Dan dia cakap Dr. Bill Share ni dia memang enthusiast pasal MS63. Begitulah kira-kiranya. Tapi sebelum kita masuk pergi MS63, saya ingin bertanya secara personal, why, kenapa doktor meminati sejarah basically? Ya. Sebenarnya ia bermula dengan isu terdapat kekeliruan pada masyarakat pada isu melihat bahawa dalam 2001 ya 2010 maafkan saya kerana pada masa itu pengumuman menyambutkan Hari Malaysia seluruh negara dimulakan. Jadi ramai orang keliru. Pertanyaannya mengapa ada 2 hari kebangsaan? Okay. Jadi dalam satu seminar di UM masa itu saya dipanggil untuk membentang tentang MS63. Dan timbul soalan daripada audien bertanya mengapa Malaysia ada 2 hari kebangsaan. Di situlah saya menjawab. Sebenarnya dalam dokumen kita ni kita hanya 1 hari kebangsaan. Iaitu hari kebangsaan, hari kemerdekaan kan. 31 Ogos. Ya. Jadi satu lagi itu 16 September itu bukan hari kebangsaan. Itu hari perpaduan. Walaupun ya hari cuti umum untuk seluruh negara. Tapi maknanya berbeza. Ya. So di situlah saya mula menulis, mengkaji MS63 ini sampai tahun 2015 saya dijemput oleh Kementerian Luar Negeri. Masa itu Datuk Seri Panglima Musaman, Hanif Ahmad. Saya dijemput oleh kementerian untuk satu forum di UMS masa itu, forum MS63 2015. Yes, di dalam forum itu memang banyak isu dibincangkan dan termasuk saya menjelaskan tentang keistimewaan perjanjian itu. Karena menurut perjanjian itu terdapat banyak tuntutan hak yang perlu dipertimbangkan untuk Sabah dan Sarawak. Ya, terutama sekali 40% hasil negeri itu perlu dituntut. Ya, sejak itulah mulalah isu itu. Ya, dan seterusnya isu tentang apakah status quo negeri Sabah Sarawak. Ada yang mengatakan negara lah. Ya, ada yang mengatakan berbagai polemik yang mereka buat yang tidak jelas. Jadi saya menghasilkan kajian bahwa menurut dokumen itu memang masa perbincangan tentang bentuk kerajaan itu pun mereka mengatakan ada bagian-bagian masyarakat ini mengatakan mereka mau bentuk konfederasi, ada yang mau bentuk persekutuan. Ya, so segebilangan kecil itu yang menuntut supaya ia berbentuk konfederasi. Ya, konfederasi bentuk ia melibatkan status ahli-ahli dalam konfederasi itu boleh berbentuk negara. Ya, sebab bidang kuasa
yang banyak kepada negeri. Ya, jadi keputusan kerajaan British masa itu ialah ia harus berbentuk persekutuan. Itu yang mereka mau. Equal partnership kah maksud dia kan? Ya. Equal partnership. You mean? Ya. Ya. Ia berbentuk persekutuan. Tetap dalam arti kata bila ia sebut sebagai equal partnership masa itu ialah semua negeri akan diambil kira setara. Okay, equal. Ya, Equal equal. Setara. Maksudnya 11 negeri di Melaya itu adalah dikira setara dengan Sabah Sarawak. Memang di pihak Sabah Sarawak sebagiannya yang tidak suka dengan konsep itu, bahwa mereka tidak mau sama setaraf dengan Perlis yang kecil misalnya. Memang itu hasrat, tapi keputusan akhirnya ialah berdasarkan peruntukan perundangan semua negeri adalah sama, 13 negeri itu. Ya, kita termasuk Singapura lah. Okay, sebelum lebih mendalam kita MS63, Doktor mengajar sejarah, mensyarah atau pensyarah di UMS sejarah. Apa subjek khusus? Saya mengajar sejarah Sabah dan Sarawak. Wow. Okay, so basically macam mana saya intrik. Dan tapi portfolio yang diberi kepada UMS untuk jawatan saya itu ialah sejarah Amerika Serikat. How come? Ya. So sebab mereka, sebelum saya masuk itu sudah ada kursus sejarah Amerika. Baik. Tetapi tak ada pengajar. Okay. Jadi saya di background saya ini sejarah Sabah Sarawak di UKM dulu. Datang ke sini ditanggungjawabkan untuk mengambil jawatan pensarah sejarah Amerika itu. Kita lari sikit, Democratic dan Republican. Ada dua ada di Amerika ni. Mana yang lebih baik kah? In general mana yang lebih baik? Yang kalau kita lihat di situ Democratic di sana ya agak lembut. Ya, agak lembut. Maksudnya lebih menyeluruh untuk ke dia punya bentuk dasar itu. Okay. Boleh katakan lebih baik. Demokratik itu lebih baik. Bukan baik. Okay. Ikut situasi juga ini. Okay. Ya, dalam situasi krisis tertentu di luar negara, ia tidak berani mau campur tangan secara tegas. Berbeza dengan Republikan dari dulu agresif sikit. Dia mengambil tindakan. Sebab dia mengambil tindakan sebab dia mau bukan menyelamatkan diri sana, dia menyelamatkan dirinya. Saya maksudkan apapun tindakan Amerika itu bukan untuk tujuan luar, tetapi untuk tujuan kebaikan dia, kepentingan dia. Itu siapa dia? Keuntungan dia. Doktor? Dia tu siapa? Amerika sendirilah. Baik. Kau mau sebut nama orang tu? Kira mau sebut Trump kan? Anyway, kita tolak Trump, tapi masih lagi dalam sejarah Malaysia pembentukan. Saya sangat intrik pembentukan negara Malaysia ni sebenarnya. Apabila dibentuk Malaysia ini melibatkan banyak proses, antaranya adalah Commonwealth Commission, Manila Accord, yang mana diorang tidak menyokong apabila Sabah dan Sarawak, North Borneo dulu di masa itu, North Borneo, Brunei, Singapura dan juga Sarawak ini sekiranya mereka tidak menyokong persekutuan Melaya ni, diorang tidak mahu menyokong pembentukan Malaysia ini. Tapi sampailah satu saat yang ataupun satu detik bersejarah ni yang mana kita menyokong, Sabah dan Sarawak ni menyokong, dan di situlah diorang pun bagi macam commission ataupun diorang menyokong pembentukan negara Malaysia ini. Sebelum kita ke sana, adakah tindakan Brunei dan juga Singapura ni adalah tindakan yang macam mana? Apa pendapat doktor pasal? Because diorang keluar daripada ini MS63, sedangkan mereka pun di dalam perjanjian ini. So what is your thought? Apa pandangan doktor tentang Brunei dan Singapura? Sebelum kita touch base Sabah dan Sarawak lah. So kalau kita melihat Brunei ni, sejak dari mula Brunei ni telah diajak, tapi Brunei ni sudah mempunyai pendirian sendiri. Dia tidak mau terlibat, dia hanya mau mendengar saja. Walaupun pada mulanya sultannya mempunyai berminat pada mulanya, tapi selepas berlakunya tercetusnya
pemberontakan Syari. Okay. Ya, I see. pada ujung tahun 1962 itu di Brunei, sebab pemberontakan itu bertujuan untuk memecah belahkan, untuk membentukkan sebuah negara yang seperti apa yang kita seperti Malaysia lah, untuk sebuah negara dengan rajanya sebagai raja berperlagaan. Maksudnya rajanya hilang kuasa mutlaknya. I see. Ya, jadi ia ingin membentuk sebuah kerajaan yang rakyat yang memegang kuasa itu, seperti mana kita Malaysia. Okay. Sekarang ini, tapi Sultan tidak mau itu berlaku. Dia Sultan mau berkerajaan monarki. Ya, dia ingin mengekalkan kuasa monarkinya. Jadi sebab itu dia tidak lagi berminat terhadap Malaysia. Sebab bila dia masuk Malaysia ini, dia akan menjadi raja berperlagaan. Betul. Itu pun dia sudah berlembut hati untuk meminta, merundingkan, kalau pembentukan Malaysia, boleh tak saya menjadi raja yang pertama dan saya dia kekal, dia kata. Ini memang sejarahnya, dia ingin minta. Baik. Dia ingin menjadi raja yang kekal. Okay. Paling-paling pun dia nomor raja yang pertama, tidak mau dia di ke bawah. Monarki. I see. Dia tidak mau dudukan queue up, dia queue dia. Ada hierarki itu. Giliran dia di bawah. Okay. Sekali. So itu selain daripada itu hal kalau hak minyak pun juga menjadi salah satu penting yang kepada Brunei nak pertahankan, sebab dalam perjanjian minyak ini, sebab dijangka minyak akan diserahkan pada kerajaan. Itu memang sudah dirancangkan. Tapi mereka menandatangani perjanjian itu kan? Tidak. Ada yang terus keluar masa itu. Tidak keluar, tapi mereka sampai ke London memang menyaksikan saja. Begitu ceritanya. Mereka hadir sebagai penyeri sajalah. Baik. Kalau Singapura pula macam mana? Manakala Singapura ni, yang ni pelik sedikit. Okay. Ya. Padahal dia yang menambat hati, yang memujuk Sabah dan Sarawak untuk menyertai Malaysia. Sebab dasar pertama British ialah hendak menyatukan Singapura dengan Malaya pada mulanya. Ya, Singapura berminat, tapi Malaya tidak mau. Kerana populasi masyarakat Cina, Singapura melebihi masyarakat Cina di Semenanjung. Bila bergabung kedua jadi besar ini, jadi jumlah kaum Cina ni akan melebihi jumlah kaum Melayu. Kaum dominan tanah Malaya lah masa tu. Ya, jadi ini bermaksud kuasa undi akan pindah berpihak masyarakat Cina. So ini membimbangkan, sebab itulah apabila Malaysia diumumkan oleh Tunku itu, dia sudah memikirkan cara penyelesaian masalah ini. Dia ingin mengajak Sabah, Sarawak dan Brunei masuk dengan mengambil kira Bumiputera di sini untuk menyambangi populasi Cina itu. Power balancing lah kan di situ. So dengan kata lain, bila masuklah Bumiputera di Sabah Sarawak ini, maksudnya cukup lebih besar, dominan lah kaum Bumiputera, dan dia tendang Malaysia Singapura. Kita macam mana? Belum. Kalau dalam sejarah cakap dikeluarkan. Belum lagi. Belum lagi. Isu tendang ini ialah mula kemudian 1965 dalam 1965 itu kerana parti PAP Lee Kuan Yew itu sudah menjalankan satu dasar yang bertentangan dengan prinsip perjuangan parti Melayu Bumiputera masa itu. Kalau tidak silap, sebab dia mau kenalkan konsep Malaysia itu. Ya. Doktor, dia tidak mau ada diskriminasi terhadap kaum lain, semuanya kepada keistimewaan itu kepada Melayu. Jadi sebab itulah faktor penting mengapa pengaruh konsep itu sudah menyebar ke Sabah Sarawak ni. Jadi satu caranya ialah kritikan terhadap Singapura ni, sehingga Singapura terpaksa melakukan referendumnya sendiri. Apakah kita perlu keluar? Jadi di Singapura keputusan Dewan Undangan Negeri Singapura itu sudah bersetuju. Kemudian persetujuan itu
telah dibawa ke Parlimen Malaysia untuk diundi. So begitulah prosesnya, bukan suka hati buat tendang lah. sesuatu. So ini perlu proses undang-undang. Jadi bawa ke Parlimen dan diundi di Parlimen dan semua sokong tendang Singapura masuk dari. Bukan bilang saya keluar, kau keluar. Dah setuju, semua setuju. 122 undi menguju. Jadi Sabah Sarawak, pemimpin Sabah Sarawak tidak hadirlah. So mereka protes kenapa harus Singapura dikeluarkan. Jadi mereka tidak hadir ke dewan, maksudnya tidak ada mengundi. Boykot lah. Doktor, saya guna tu untuk shot. Kita ambil yang tu, yang Singapura kena tendang, itu yang kita kasih start supaya kita boleh fly. Tapi doktor, saya minta maaf saya terpaksa potong. Kita cerita lebih dalam lagi. Kita try cover perlahan-lahan masuk pergi MSC63. Kita akan berehat dan kita akan pergi part yang kedua. Tapi sebelum kita berehat, saya ingin promosi, bukan saja yang saya pakai yang cun melecun ini. Baru siap bawa kilang lagi untuk memenangi. Ini mungkin dijual lah, tahu kita tidak producer nanti, tapi untuk mau dapat dan memenangi t-shirt ini, bolehlah kamu komen. Yes, komen. Yeah. Kamu tengok the design is very good, very hip. Hip Kita hooray. jaga Sabah. Hopefully dia punya message ini sangat direct ni ke hati kamu. Kita jaga Sabah, kita bangkit. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Kita jaga Sabah, kita bangkit. Macam mana mau bangkit, Ken? Kita bangkit dengan mengibarkan. Bukan kui bangkit. Saya tahu. Bukan hantu bangkit. Macam mana mau bangkit sebenarnya Sabahnya? Baru saya mau cakap baru lepas raya. Bukan lepas, masih raya kan? Masih raya. Actually bagi aku kalau bangkit ni istilah kita yang movement yang kita cuba war-warkan. Kita jaga Sabah, kita bangkit. Seolah-olah kita ini ditekan. Seolah-olah kita ini macam perlu bangkit dari satu tekanan ataupun operation. Bukankah itu satu message yang ketara tersirat? Ya betul. Ketara tapi tersirat ya, begitu Yeah. kah? So inilah untuk kamu mau tahu apa, bolehlah ya dengar kami podcast dan share. Kita mau cerita pasal kenapa kita perlu bangkit. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Profesor Madya Dr. Bilcher Bala. Berasal daripada Bario. Dan Bario ni terkenal dengan beras Bario, betul, doktor? Saya minta maaf, sangat klise, tapi beras Bario itu sangat sedap lah. Kenapa dia sedap? Saya pun tidak tahu macam mana dia sedap tu. Tapi dari segi bentuknya itu memang dia halus lah. Okay. Dia halus. Kalau dia masaknya dia soft. Ya, soft, lembut, wangi. Jadi macam orang makan beras tu macam tak cukup. Tak jemu. Bukan. Dia kita tak kenyang. Ya. Tak pandai kenyang. Kena makan banyak. Mau 3 jadi piring. Sebenarnya ya tak bagus. Karbohidrat tinggi. Ya betul. Tapi beras Bario memang untuk sedap. It's a legit question by the way. Kanak-kanak boleh lah. Tapi kalau untuk orang dewasa janganlah. Baru saya mau pikir mau beli nanti. Ya, tapi saya mau juga kalau dah. Saya tidak peduli. Anyway, okay. Untuk pada kedua ni, Dr. Bilcher. Nama sangat unik. Saya pun minta maaf kalau saya tersalah-salah sebut Dr. Bilcher. Dr. Bilcher berbangsa apa sebenarnya? Dia kaum Kelabit. Kaum Kelabit. Berasal daripada Sarawak, bertemu jodoh di orang Sabah dan berkhidmat lebih 25 tahun sekarang di Sabah, di Universiti Malaysia Sabah dalam pengurusan sejarah. MA63. Kita masuk ke subjek MA63. Kenapa MA63? Okay, banyak orang-orang yang sok-sok tahu lah. Kira orang trip-trip tahu pasal MA63. MA63 bla bla bla, tapi they actually don't know what is intipati dia, insight dia, dan kenapa pentingnya MA63 ni orang bilang diterjemahkan dan juga dijadikan, orang bilang implement ataupun dicapai lah dia punya perjanjian yang sudah dibuat pada tahun 1963. Dipertahankan. Ya, betul. Why is it so important MA63? Doktor? Ya, kalau kita lihat dari segi asal usul MA63 itu sebenarnya ya tentang strategi British untuk menggabungkan wilayah jajahannya di Asia Tenggara ini. Supaya mereka ini dimasukkan dalam Commonwealth countries. Ya, sebab British mempunyai kepentingan ekonomi untuk Commonwealth country ini. For ease of administration namanya kan. Yes. So dalam konteks ini maksudnya bila termasuk dalam Commonwealth country itu
bagaimana Britain meneruskan kepentingan ekonominya di setiap negeri. Bukan sejahannya. Yes. Okey, dalam tahun 60-an itu desakan untuk menggabung ke ini terus menerus dibincangkan, dibahaskan, terutama sekali pihak kerajaan British. Ya, di situlah adalah cadangan pihak British di sebelah Borneo ni. Ya, terutama sekali gubernur yang mentadbir di sinilah. Di Sabah. Ya, di Sabah, gubernur di Sarawak. Semua di British, termasuk Pesuruhjaya di Brunei itu sendiri. Okey. Ya, sebab dia yang kira boleh katakan berkuasa di Brunei. Okey. Ya. Jadi mereka membincangkan tentang satu konfederasi. Ya. Penyatuan mereka. Sebab di sebelah barat di sana pun British sudah mendesak Singapura dengan Melaya untuk bergabung. Okey. Ya. Sebelum memikirkan penggabungan yang menyeluruh. Ya, jadi cadangan ini memang ditegaskan oleh pihak kerajaan British. Ya, sudah dirunjingkan betul-betul sehinggalah akhirnya Tunku Dahadu Rahman, Perdana Menteri Melaya pertama mengambil peranan dengan mengumumkan satu perkara rancangan rahsia British. Sebab ni bergabungan ni masih lagi dalam bentuk rahsia British. Jadi pengumuman oleh Tunku Dahadu Rahman itu satu bentuk satu bentuk yang mengejutkan semua orang. Dia yang found out lah. Oh, actually British mau buat macam begini. So kita sebab kena dia yang terlibat dengan British membincangkan penggabungan ini sebenarnya. Tapi di Singapura dia meluahkan sebab sebenarnya dia pergi Singapura itu sebenarnya untuk menganjurkan ceramah bercakap tentang isu bahasa Malaysia. Oh. Ya, sebab Singapura ingin bergabung dengan Melaya dan isu yang diperkirakan oleh Singapura ialah berkaitan dengan isu kebangsaan, bahasa kebangsaan. Jadi Tunku datang ke Singapura untuk menyebarkan bahawa mereka harus menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk jika bergabung dengan Melaya. Itu sebenarnya itu. Tujuan tapi dia? Tujuan sebenarnya untuk berpidato pada masa 27 Mei itu di Singapura itu. Di situ dia memanjangkan cerita ni, dia membayangkan untuk menggabungkan seluruh rantau ini. Itu yang menjadikan yang disebut sebagai gagasan Malaysia tu diumumkan oleh Tunku. Melaya Raya. Greta Melaya. Sebenarnya Greta Melaya sebenarnya. Kemudian ditukar kepada Greta Malaysia. Tapi dalam walaupun ditukar dalam Greta Malaysia, tapi fikiran Tunku pada awal itu masih Melaya. Masih ia bertujuan untuk membentuk Greta Melaya. I see. So itu yang menyebabkan pemimpin Sabah dan Sarawak pada masa awal, peringkat awal itu tidak mau menerimanya. Ya, dan itulah menyebabkan Partai Brunei mengajak pemimpin Sabah, segelintir pemimpin Sabah dan Sarawak ini untuk menubuhkan negara barisan untuk satu persatuan untuk menentang gagasan Malaysia. Okey. Ya. So doktor, we talking about sebab itulah maksud saya di sini. So itu pada mulanya maka terbentuklah gagasan itu. Dan apabila memikirkan tentang gagasan ini telah ditubuhkan MACC, Jawatan Kuasa Perunding Malaysia itu yang dipengurusi oleh Donald Stephen untuk membincangkan bentuk dan struktur gagasan Malaysia tu. Mereka mau tahu apakah rupa dan bentuk persekutuan Malaysia yang mereka mahu. Apakah ia satu konfederasi ataupun ia persekutuan. So mereka akhirnya dalam
pertemuan perbincangan MSCC pemimpin Sabah dan Sarawak, Borneo Utara, masuklah Brunei. Mereka mengambil keputusan bahawa persekutuanlah konsep yang sesuai. Federation. Ya, dan federation, dan mereka telah mewujudkan satu dokumen Memorandum on Malaysia, dan Memorandum on Malaysia ini telah diserahkan pada Suruhanjaya Kobol untuk menjadi panduan untuk membuat referendum atau tinjauan pendapat penduduk Sabah dan Sarawak masa itu. Dan keputusan seterusnya Suruhanjaya Kobol bersetuju dengan segala kandungan Memorandum Malaysia dokumen MSCC itu. Ya, so laporan Suruhanjaya Kobol juga diserahkan kepada IGC, Intergovernmental Committee yang ditanggungjawab untuk merangka satu perjanjian Malaysia dan persekutuan Malaysia. Ada perlembagaan buat satu perjanjian Malaysia yang sempurna dan perlembagaan yang detail. Which is the MA63 lah that we know today lah kan. Wow. So itulah terjadinya. Maksudnya dalam sebelum IGC itu bermusyawarah, pemimpin Sabah telah mengukakan memorandum 20 perkara. Yes. Iaitu 20 perkara kepentingan syarat-syarat Sabah menyertai Malaysia kepada IGC untuk dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan baru itu. Perlembagaan baru Malaysia. So pada dasarnya memang jelas dalam keputusan MSCC dan juga Suruhanjaya Kobol menetapkan bahawa perlembagaan Merdeka Melaya Merdeka 1957 akan menjadi fondasi, menjadi asas kepada penubuhan pembentukan sebuah perlembagaan baru. Negara Malaysia lah. Perlembagaan Malaysia. Ya. So maksudnya dia menambahkan semua kepentingan yang 20 perkara itu dimasukkan di dalam perlembagaan itu. Bolehkah saya tanya apa 20 perkara itu? Jadi itu yang membawa boleh menjawab kepada kita bahawa MSCC itu sangat penting. Sebab semua perkara-perkara yang telah kita yang sangat penting, yang keperluan yang sangat mustahak kepada Sabah dan Sarawak khususnya telah dimaktubkan di dalam MSCC 3. Ya, MSCC 3 itu hanya dua kertas saja di depannya itu. Ya, sebab dua kertas ini ialah untuk menguatkuasakan atau memeluluskan lembaran yang dilekatkan kepada perjanjian itu. Yang pertama itu Akta Malaysia, iaitu perlembagaan persekutuan. Yang lampiran B itu ialah perlembagaan Sabah. C itu perlembagaan Sarawak. Di perlembagaan Singapura. Maksudnya perjanjian ini menguatkan untuk menghidupkan semua yang dilampirkan itu. Saya potong doktor. So bermakna tiada Malaysia ni kalau Sabah dan Sarawak, Sabah ni bukan berada dalam Malaysia. So, ini frankly speaking, kalau kita tidak bersetuju 20 perkara itu, sebab 20 perkara itu ditetapkan oleh Tun Ford Stephen dan juga komiti dia ke federal memberitahu sekiranya 20 perkara ini dipersetujui oleh peringkat federal, maka kami bersetuju untuk masuk ke Malaysia, betul? Ya, sebenarnya keputusan 20 memorandum 20 perkara itu semua ada pungutan suara daripada semua parti politik di Sabah sebenarnya. Sebab mereka mengadakan musyawarah itu 13 ataupun 14 Ogos. Ya, iaitu sebelum musyawarah IGC di yang pertama dibuat di Jesselton. Jadi mereka segera sebab mereka tahu IGC akan ditubuhkan untuk merencanakan kandungan perlembagaan. Itu. Jadi kekhawatiran pihak Sabah Sarawak ni ialah mereka perlu menyatakan apa
perkara-perkara yang mereka perlu pertahankan. Mereka kena kemukakan dan untuk dimasukkan dalam perlembagaan itu. Sebab itulah semua parti, tak kiralah parti, yang pentingnya semua parti di Sabah telah mengantar pemimpin mereka untuk bermusyawarah dan mereka menghasilkan memorandum 20 perkara itu. Dan itu dimasukkan. Dan kita tahu semua dimasukkan kecuali satu tidak dimasukkan. Perkara 7 yaitu mereka hak untuk keluar. Hak pemisahan kan? Ya, Hak pemisahan. Keluar itu masuk tidak pemisahan. dimasukkan. Oh. Ya, karena itu tidak dimasukkan masa menurut pemikiran IGC masa itu ialah ini adalah satu bentuk kesukarelaan untuk menyertai. Jadi ia akan boleh menjadi kesukarelaan untuk mereka keluar satu hari. Ya. Okey. Tapi untuk keluar ini bukan keluar sesuka hati. Ya, sebagaimana Singapura buatlah. Yalah. Buat undi di Dewan dan bawa ke Parlimen untuk diundi. Itu cara demokrasinya, prosedurnya. Faham. Sebanyak 20 perkara tu doktor. Berapa perkara yang belum ataupun masih di neglect dari segi di federal? Still cliffhanger lah. So, semuanya itu sudah dimasukkan tentang ketua negara, tentang bahasa, bangsa. Semua ada di dalam perlembagaan. Semua ada. Soalnya soalnya mesti misalnya agama atau bahasa itu ialah sudah jelas Sabah telah mengubahkan itu hak negeri untuk mengubah. Untuk memindah semua semua itu. Jadi Sabah Sarawak Sabah telah memindah hak agama dan bahasa mereka. Ya. Sarawak tidak buat. Tidak ada satu pun daripada itu telah dipindah oleh Sarawak. Masa Tun Mustafa dia membuat bahasa Melayu sebagai bahasa Sabah resmi, agama Islam sebagai agama resmi. Sarawak tidak buat. Sarawak kekal sebagaimana yang asal. Masih gunakan Macam ada 18 Sarawak ada 18 perkara kan. Dan Sabah ada 20 perkara. Kita lari dari segi sejarah sikit, doktor. So itu jelas bahawa itu sangat penting sebab dia berasaskan 20 perkara syarat itu. Itulah dikatakan mengapa MS History itu sangat penting. Ya, kita belum lihat dari segi aspek falsafah MS History. Ya. Apa falsafah di sebalik MS History itu sebenarnya apa? Ya sebenarnya ialah untuk tujuan pembangunan setara dan kepentingan hak dan otonomi. Sabah Sarawak sana. Kefahaman saya adalah itu jugalah. So itulah yang akan itulah yang menjadi isu sampai hari ini. Pembangunan. Pembangunan setara. Sebab itulah janji yang dibuat semasa mengapa perjanjian Malaysia, mengapa penggabungan itu harus berlaku. Ya sebelum mesyuarat MCC misalnya para pemimpin kita telah dibawa melawat ke Singapura, ke Melaya, ya untuk melihat program pembangunan itu. Jadi mereka balik dari sana, mereka sangat tertarik. So hal ini telah mengubah pendirian mereka daripada mula-mulanya mereka tidak senang hati, tidak suka. Sekarang mereka mula tertarik terhadap Malaysia. Berubah hati dan mau join. Ya, sebab mereka melihat apa yang telah berlaku, pembangunan yang telah berlaku di Melaya. So itu menarik perhatian sebab situasi Sabah Sarawak masa itu sangatlah mundur. Ya, sebab kerajaan yang memerintah masa itu mempunyai banyak hutang. Hutang yang ditinggalkan oleh Syarikat Borneo Utara British, hutang yang ditinggalkan oleh Raja Brooke. Kemudian perang dunia kedua telah merosakkan segala-galanya. Jadi British yang mengambil alih, bukan untuk mengambil alih semata-mata mengambil alih kuasa, tapi semata-mata untuk membangun semula. Mengapa harus membangun semula? Sebab British digesa oleh PBB. Semua kuasa penjajah digesa oleh PBB, resolusi PBB untuk menyediakan jajahan ke arah kemerdekaan. Jadi syarat ialah jangan tinggalkan.
bangunkan negara itu sampainya boleh berdiri sendiri, baru kamu boleh tinggalkan. I see. Itu tujuan penjajahan British yang kedua itu 1946. Ya, so itu jadi terkait dengan penggabungan ini dan bersamaan dengan pembebasan kemerdekaan tanah jajahan ini, PBB telah membuat satu resolusi 1541 dalam persidangan agungnya yang ke-15 yang menjelaskan semua wilayah jajahan ini harus memilih 3 cara untuk merdeka. Yang pertama itu merdeka sendiri. Okay. Self-independence. Okay. Self-independent. Yang kedua itu associate atau itu penggabungan dengan sebuah negara merdeka. Baik. Faham? Kita lihat bahwa Malaya yang merdeka masa itu. Jadi yang lain ini kita wilayah jajahan akan bergabung. Itu syarat yang kedua. B. Ya, syarat yang ketiga ialah integrasi, penyerapan. Yaitu seperti Amerika, negara-negara kemudian yang merdeka yang membentuk negara itu Iceland telah dimasukkan ke dalam Amerika sampai Hawaii tahun 1959 itu dimasukkan, diintegrasikan dalam bahasa. Itu konsepnya. Jadi saluran kita, prinsip yang kita gunakan untuk Malaysia ini ialah gabungan. Ialah nombor 2. Gabungan dengan sebuah negara yang merdeka. So konsepnya perjanjian Malaysia itu sebenarnya perjanjian asasnya perjanjian antara Malaya, sebuah negara merdeka dengan tuan penjajah ini, British. Untuk menyerahkan wilayah jajahan kepada tanah yang merdeka, Malaya. Seolah-olah kita ni anak British, pungut British, kita diserahkan oleh British kepada Malaya untuk bersama Malaya. Itu konsepnya. Ya. Tetapi itu bukan kehendak rakyat kita. Baik. Mereka sudah melihat ini semacam kamu mau menyerahkan kepada tuan baru. Itu disuarakan oleh Tun Fuad. Semua pemimpin Sabah marah dengan itu. Jadi cara yang lembut ialah untuk menyenangkan hati semua ni. Bawalah pemimpin ini membuat perjanjian itu, menandatangani perjanjian itu sekali di London. Okey. Jadi semua happy. Hilang keraguan itu. Ya, sambil jalan-jalan tengok Manchester kan. Doktor, I'm going to cut you. I'm really sorry. Saya akan bertanya lebih banyak soalan-soalan yang padu selepas ini. Lebih ke Sabah dan Sarawak punya cerita selepas ini. Kita akan berehat. Tapi sebelum kita berehat, saya mau promosikan t-shirt ini, iaitu t-shirt kita jaga Sabah, kita bangkit. Apa? Baju baru? Ya, baju baru, produser baru, print. So ini juga baju yang saya pakai ini pun juga adalah baju yang sedang saya gayakan ini. Adalah ciptaan. Ada jual di tempat lain kan ya? Tiada, di podcast saja. Kamu komen apa-apa saja kamu komen akan dipilih produser untuk dimenangi oleh kamu dan boleh pakai secara bergaya selepas raya kah, masa-masa PRN kah dan bila-bila dan seterusnya. Yang si Kenny pakai ini Dodgers. Ini dia sama warna tapi bukan dia. Ini kita jaga. Okey, tiada lah. Jaga air muka San. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Kita jaga Sabah, kita bangkit. Bertemu kita di third part. Masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Bilcher Bala, berasal daripada Bario, beras Bario yang sangat sedap. Ya, sangat klise tapi aku suka. Kita macam aku, identiti kita macam contohnya daripada macam Bario, maksudnya beras Bario, dia sangat terkenal di seluruh dunia. Macam juga di Sabah, kita perlu ada identiti kita sendiri untuk kita rasa bangga. Betul. Ada ikon. Betul. Macam di podcast kita ada baju, so kita perlu bangga dengan baju kita. Betul. Gitu kan. Ya, warnanya. Doktor, saya mau tanya lebih kepada politikal kali ini. Lebih kepada politikal lah. Kita khususkan kepada Sabah. Doktor memang half Sabahan lah kan, sebab wife pun orang Sabah, dan juga 20 orang bilang 25 tahun sudah berkhidmat di Sabah. Asam garam Sabah, the geopolitics, the economy, the tradition dan juga culture di Sabah mungkin sudah sebati dengan doktor. Anak jati Sabah. Betul. Tetapi di macam contohnya kita punya
pendidikan di Malaysia ini di silibus-silibus tertentu, terutama dalam sejarah, dan buku teks ini pernah banyak kali orang bilang utarakan. Contohnya Dr. Jeffrey pernah cakap pasal benda ni, Dr. Ram pun pernah bersuara tentang ini, lebih kepada Malaya oriented, lebih kepada orang bilang kesemenanjungan lah, lebih kurang begitu. Dia tidak banyak mengetengahkan tradisi-tradisi Sabah ataupun sejarah-sejarah Sabah. What is your take pasal buku teks kita ni? Pendidikan Malaysia kita yang kurang yang menekankan sejarah Sabah dan juga Sarawak ni. Terutama Sabah lah. Ya. Isu buku teks ini sebenarnya rungutan ataupun keluhan, ya, apapun tidak puas hati Sabah dan Sarawak ini adalah sebenarnya terhadap buku teks yang diterbit pada sebelum 2017. Baik. Iaitu buku teks kurikulum bersepadu sekolah menengah itu, PBSM. Okay. So buku ini dia banyak masalah. That's the gist. Okay, apa masalah ni, doktor? Tell us. Terutama sekali satu dari struktur kandungannya itu sudah tentunya berat sebelah. Terlalu penekanan naratifnya tentang Malaya, sejarah Melaya. Ya. Manakala Sabah di Sarawak hanya dibuat satu bab. Dia ada 10 bab. Jadi bab 10 akan untuk Sabah dan Sarawak bergabung di situ. Sudah last kan? Ya, sudah last. Ya. Alamak. Jadi satu lagi ialah terdapat kesalahan fakta. Ya. Misalnya 2017 didapati dalam buku teks tingkatan 1 kan, yang menyebut bahawa budaya orang Murut membakar mayat itu. Itu salah. Dibakar mayat dalam tempayan itu. Dia dudukkan dalam tempayan dan dibakarkan. Dan dilakukan sogit terhadap kerajaan kementerian. My goodness. Khususnya DBP masa itu di Keningau kan. 2017. Itu contohnya. So ini telah kerajaan bayar sogit. Adakah dia bayar sogit itu? Saya pun tak tahu berapa bayar. Tapi sogitnya memang 1 ekor kerbau kan? Betul. Adalah itu bayar kali. Disembelihkan masa itu. Jadi 2017 itu saya dilantik sebagai salah seorang pakar panel pakar rujuk. Baik. Teks. Sejak itu sampailah sekarang lah. Ya. Masih lagi berjalan 2017 ke tamat. Ya. Jadi justru itu membawa kepada buku teks KSSM. Perubahan dari kurikulum standard sekolah menengah. Buku teks barulah. Ya. Sejarah. Jadi di situlah saya memain peranan di dalam setiap musyawarat bengkel menilai buku yang telah ditulis ini. Saya sentiasa mempertahankan supaya setiap bab, setiap bagian, setiap isu harus membawa maklumat tentang Sabah dan Sarawak. Yang betul. Yang tepat. Soalnya betul yang mesti ada. Mesti ada. Tugas saya lah yang bertanggung jawab untuk menyemak fakta itu. I see. Tugas penulis ialah mencarinya. Dan menulisnya. Ya. Jadi dan saya berpuas hati sebab setiap bab ada maklumat tentang Sabah. Tidak lagi seperti dahulunya. Dibuat satu bab saja asing. Jadi banyak cerita lain tu tidak dimasukkan Sabah dan Sarawak. Jadi ia sudah walaupun tak sempurna sifatnya, yang kita mau capaikan seimbang. Sebab penulis pada masa itu memberitahu saya mereka menghadapi kesukaran untuk mendapat lebih banyak maklumat. So ada banyak bagian-bagian peristiwa tentu tidak melibatkan bagian Sabah dan Sarawak. Sepaksa dikosongkan. Ya, tapi kita perlu mengadakan peristiwa yang berdekatan untuk pengisian. Sekurang-kurang mesti ada bagian itu untuk Sabah dan Sarawak.
Adakah kita punya penulis ataupun kita punya sejarawan di sini kurang di Sabah ni yang mengutarakan kita punya informasi ataupun knowledge ataupun sejarah-sejarah yang perlu dibukukan dan dimasukkan ke dalam silibus kita? Adakah kita kurang di sini atau lebih kita punya sejarawan ni lebih memilih subjek yang lain? Mungkin kurang resources? Bukan soalnya kurang resources, memang kita di Sabah ni kurang sejarawan maksudnya. Bukan ahli kurang sejarah. Kurang ahli sejarah. Okey. Ya, kita kalau kita nak katakan kita ada satu universiti. Kalau di Melaya berapa universitinya? Banyak. Betul. Kira negerinya 11. Ya. Setiap satu ada satu atau dua. Jadi mereka lagi pun bahan-bahan yang sumber-sumber yang digunakan untuk penyelidikan sejarah itu banyak terdapat di Akip di sebelah sana. So kita membuat pendidikan itu harus pergi Akip negara dia. Kita harus terbang ni, jadi melibat kos. Jadi geran penyelidikan kita banyak menghabiskan untuk perjalanan ke sana. Baik. Ya. So, okay. Dengan itu, ya, berakhirnya KSSM ini, ya, semua memang mula-mulanya buku yang diterbit KSM ini yang baru ini mendapat apa kata kritikan. Okey. Sebab ya memang percobaan kami Pak kita mau melihat buku yang ditulis itu seimbang. Ya, jadi kami selalu membuat sesuatu yang seimbang. Seimbang maksud di sini ialah kita mau memasukkan peranan pelbagai pihak. Baik. Di dalam sejarah itu. Jadi sebab itu kita membenarkan yang menjadi isu hari itu, yaitu yang dipetikaikan oleh pihak politik ini ialah kita dikatakan mengagungkan komunis. Adakah? Buku teks tingkatan 4. Ya. Why? Komunisme? Tak. Ini oleh pemuda UMNO kan. Okay. Mengkritik yang buku ni. Alamak. Buku ni telah mengangkat ataupun Okay. komunis. Ideologi komunis. Bukan, tapi UMNO singkatannya pun United Malayan kan. Malaya kan kalau betul. Lebih ke Malayaan lah. Ya. Sebab bagi kami penulisan peristiwa sejarah itu harus kita menyentuh tentang perjuangan kemerdekaan. Baik. Di zaman pendudukan Jepun misalnya, komunis ini, Kuomintang ini, mereka memperjuang menghalau Jepun. Betul. Bila Jepun tidak ada, mereka teruskan perjuangan mereka untuk menghalau British. Ya, Kuomintang. Begitu juga golongan kiri yang memperjuangkan kemerdekaan Melaya itu dengan leftis, ya. dengan menyokong dengan ingin bergabung dengan Indonesia. Okey. So manakala golongan kanan ini pula pro. Mereka mau mencapai kemerdekaan itu melalui perundingan dengan British. Itu yang menang. Dimenangkan. Jadi itu bergerak. Jadi golongan kiri dengan komunis ini dalam buku yang lama KBSM itu tidak disebut secara seimbang. Mereka dikutuk sebagai pihak yang tidak betul. Kira ekstremis lah. Sejarah. Fighter lah. Jadi cara pengolahan buku yang baru ni ialah kita menunjukkan peranan mereka, perjuangan mereka untuk tetapi kita jelaskan bahwa perjuangan mereka yang komunis misalnya secara kasar, keganasan itu adalah kita ceritakan. Kita mahu pelajar yang paham bahwa cara komunis tidak baik. It's itu education. So it's education tu kita mau mereka berfikir. Bukan kita mau suap mereka. Ya, betul. Kita Faham memberi itu. fakta saja. Ya. Menyebarkan kebenaran saja. Jadi ada peranan pelajar untuk berfikir. Kita tidak mau pelajar menulis satu buku yang bersifat doktrin. Doktrin saja. Dan pelajar akan menghafalnya. Ya. Pelajar akan menghafal doktrin, bukan mengerti buku, bukan memikirkan. Betul. Itu cara pembelajaran yang berbeza. So itu konteks konsep buku baru KSSM. KSSM. Doktrin lah.
Strong word. So Tapi doktor, pada asalnya masa mula-mula buku KBSR sebelum ini yang tidak menyentuh banyak tentang Sabah dan Sarawak, yang kita tahu Sumazau, yang kita tahu tarian mungkin Sarawak punya, mungkin James Brook contohnya. Adakah diorang sengajakan itu? Adakah naratif tu diorang memang dari awal mau kasih doktrin kita? tak, itu memang dalam buku KBSM memang dia saya katakan bersifat doktrin. KBSM dulu. Memang cara pendekatan so naratif diorang tu memang tu. Terutama sekali dalam buku teks tingkatan 4 itu semuanya sejarah Islam. Okey. Ya, Betul. I remember that time. tingkatan 4 semuanya sejarah Islam. Sedangkan kita di Sabah dan Sarawak ini multi-culture, multiracial. Kan? Baik. Betul. Wow. Amazing. So sebab ialah mungkin cara pendekatan pengajaran sejarah itu pun, sejarah Islam itu tidak menekankan tentang peristiwa-peristiwa. Tapi ia lebih menekankan tentang dogma, doktrin agama itu. Baik. Jadi seolah-olah buku sejarah itu bersifat buku agama. Okey. Buku kira bias lah. Terus terang lebih kurang bias lah. Dan Memang. kira mau menjana kepada pemikiran yang mereka mahukan. Lebih sebagai sebuah kuliah agama. Baik. Dakwah lah. Dakwah. Dia tidak bersifat sejarah. Kira aku tahu pakai dakwah. Itulah pendekatan buku teks tingkatan 4 itu yang salah. Doktor, saya mau tanya, doktor orang Sarawak. Tapi okey, ini kira macam resis kalau orang Sarawak tapi maksud saya berasal dari Sarawak lah. Statis. Orang berasal dari Sarawak berkahwin dengan orang Sabahan dan you see baru-baru ni Sarawak diorang sekarang sudah saya terus terang nampak sangat-sangat maju dari segi diorang ada kapal terbang sendiri ataupun airline sendiri sekarang, diorang punya petrol sendiri, diorang ada MRT soon. Pen Borneo diorang sudah lama siap dan sebagainya. Berbanding dengan Sabah, apa pendapat doktor ataupun apa yang doktor harapkan perbezaan antara Sarawak dan Sabah ini kepada Sabah bagi pandangan doktor? Sebelum itu saya ingin menyatakan satu peristiwa dalam perbincangan bengkel buku itu. Baik. Yang baru di KSM itu terutama sekali saya dengan salah seorang rakan saya, orang dia bukan pekerja rujuk tapi dia seorang pensarai di Lantik untuk bengkel itu. Jemputan lah. Jadi saya menegaskan Sabah Sarawak itu dijajah, adalah jajahan Brunei. Pada satu ketika. Alright. Baik. Tapi naratif dia membuat satu naratif, jangan pakai jajahan. Tidak enak, tidak lunak. Tidak sedap didengar. Tidak sesedap beras Barrio. Kita gunakan pengaruh, dia kata. Dia kata influence tidak, influence. Tapi sebenarnya bukan kita dipengaruh, kita dijajah. Pembesar mereka telah diantar untuk mentadbir kita. Semua pengiran-pengiran di sini sana di wilayah Tulin ini di Sabah Sarawak ini mentadbir bagi pihak Sultan Brunei. Jadi bukan kita dipengaruh. Dia memang jajah. That facts. Tapi akhirnya saya tidak mau berdebat lama. Okeylah, boleh juga terima. Pengaruh-pengaruh lah. Boleh lah. Maka gitu. dalam buku KSM tu dia digunakan pengaruh. Jadi itu sebenarnya menutup fakta sebenarnya. Jadi sebenarnya supaya waktu orang Sabah ni, Sarawak ni tidak terasa pernah dijajah oleh Brunei. Tapi itu menutup sejarah yang sebenar kan. Macam cover up lah betul kan, literally. Tapi apapun antara dua orang Sarawak berdebat depan ramai orang, jadi saya mengalah. Saya tidak mau panjangkan. Sebab saya pengaruh pun boleh diterima secara rasional, saya boleh diterima. Tapi bagi saya fakta itu lebih penting. Betul. Supaya boleh difikir oleh pelajar. Betul. Berkenaan dengan soalan yang tadi itu, apa yang saya mau melihat bagi Sabah ni lah, sebab sebaiknya lah sebab Sabah Sarawak adalah dua adik-beradik.
Betul. Betul. I agree. Ya, sebab kita terpisah apabila pembentuk Malaysia, kita terpisah oleh Laut Cina Selatan. Sebab seringkali kita dilihat berbeda. Okey. Berbeza dengan mereka. Ha? Walaupun ada konsep dalam perlembagaan bahawa kita ada sama hak dalam konsep bumi putera. Tetapi dalam partikelnya kita ni tidak dipandang sebagai bumi putera yang sebenar. Kita dipandang bumi putera yang lain. Ya, kecuali Sabah dan Sarawak. Selalu gitu kan? Yang lain. Ya. Kecuali Sabah dan Ini Sarawak. pengalaman saya satu ketika bila semasa saya masih bujang pencara di UKM itu, saya mau beli rumah. Okey. Oh, okay. Ada lot bumi putera. Tapi tak boleh. Saya berunding dengan bank rakyat di situ sebab dia ada iklan Okey. jual rumah di bank itu. Saya tanya ni, saya mau yang ambil yang lot bumi putera. NT. Oh, Native title. saya kata apa yang saya perlu buat, saya meminta ni. Jadi kamu ni orang sini kah? Tuh, saya orang Sarawak. Oh, kalau orang Sarawak tak boleh. Saya bumi putera. Bukan, ini putera di sini. Gitu. Ayah, ini untuk Instagram ni, shot ni. So itu terjadi. Sebab itu saya tidak pernah beli di sana, saya sewa rumah saja. Oh. Alamak. Oh. Tengok rugi sudah sana, ekonomi sana sudah rugi. Akhirnya saya pindah ke sini lah. Dan sedap beli rumah sini lah. dua rumah sana. Nah, boleh sudah. So itu menunjukkan kita ni dilihat berbeda selama ini. Betul. Sejak kita membentuk Malaysia 1963, walaupun pada dasarnya menurutkan perlembagaan itu sudah hak-hak itu termaktub, tetapi dalam amalan yang nyata Masih lagi belum. kita dilihat berbeda. Sampai hari ini kita lihat dalam konsep bila disebut dalam berita ni sentiasa disebut Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Apakah Sabah Sarawak ni tak sama dalam Malaysia? Kenapa di sana harus Semenanjung Malaysia? Pada satu ketika dulu 80-an 90-an mereka menggunakan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Oh, Ini ada. seimbang. Ya, Dr. Ram ada cakap kan? Ya, Malaysia betul. Barat Ini dan setara. Malaysia Timur. Kau Barat, kami Timur. Yes. Same. Tapi bila lama-kelamaan dia sudah bertukar jadi Semenanjung Malaysia. Ini political agenda ni, Doktor. Sebab itu saya menyarankan, sebab itu sentiasa saya mau gunakan. Saya tidak mau pakai tanah Melayu. Okey. Saya tidak mau pakai Semenanjung Malaysia. Saya akan guna Melaya. Oh, saya rasa ramai orang cakap Malaya Ya. sekarang. Sebab itu memang asalnya Melaya. The origins lah. It is Malaya. Ya, tapi macam status pula. Ya, status pula kan. Kan? So disitulah betapa pentingnya Sabah harus bergerak bersama-sama dengan Sarawak. Minta maaf doktor, saya ada satu soalan akhir. Kita banyak boleh cerita, mungkin kita boleh panggil lagi di episod-episod yang akan datang. Tapi doktor, kita mau cerita pasal politik secara khusus lah. Coming dah lama lagi ni PRN 17, Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17. Antara pilihan yang paling banyak sebenarnya di Malaysia ni. Sentimen parti lokal dan juga parti gabungan lah. Contohnya ataupun parti lokal dan parti daripada Melaya. Prediction secara orang bilang data ataupun pemerhatian doktor tentang coming PRN 17. Educated observation lah kan kira. Ya, mungkin ramalan doktor daripada sentimen macam mana orang bilang pandangan doktor lah. This coming PRN 17 yang menggunakan sentimen ini, parti lokal dan juga parti dari sana. Apa pendapat doktor? So boleh saya katakan bahawa memang ada dalam masyarakat Malaysia ini, sebab saya ada pun dengar di video tertentu yang pernah jumpa saya, memang Sabah harus mengikut contoh Sarawak. Baik. Betul, Mereka banyak cakap begitu. bersatu. Ya, parti lokal bersatu untuk memenangi kursi semua. Ya, memang tinggal satu kursi saja DAP lah. Okey. Keadilan pun hangus juga. Okey. Betul. Ya. So dalam periksaan saya ini, saya menjangkakan dalam PRN akan datang ini semangat perjuangan parti Sabah bangkit lokal ini Okey. akan terjadi. Wow. Ya, terjadi. Walaupun saya melihat ujungnya parti baru, misalnya parti impian, tapi itu lokal.
Sebab tujuan ialah untuk bukan untuk berebut peluang politik, tetapi tujuannya satu bentuk semangat yang satu simbol, ya, indikator yang menunjukkan sudah ada kebangkitan parti lokal, semangat lokal tu. Wah. Walaupun mereka tidak bersetuju dengan parti yang sedia ada, tapi mereka sanggup membina parti baru untuk menyatakan, ya, perjuangan politik mereka. Ya, perjuangan politik mereka lokal. Ya, terlalu banyak parti di Sabah. Ya, memang terlalu banyak. Ya. Memang terlalu banyak. Adakah kita memang tidak bersatu hati? Doktor punya penampakan doktor dari segi politik. Adakah kita tidak bersatu hati di sini sampai kita ada banyak parti masing-masing, ada sentimen masing-masing, sebab kita ideologi masing-masing. Sebab kita ni kan pelbagai kaum. Ya, kita ada perbezaan etnik kita ni. Ada banyak kita ni mengikut sini, bikin bentuk sini. Adalah majoriti tertentu dalam setiap parti itu. Masing-masing menyuarakan kepentingan diri sendiri gitu. So kita mempunyai pelbagai etnik. Betul. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kaum apa yang mendominasi dalam satu parti itu, kita boleh nampak. Ya. Kalau kita melihat parti satu, ada kaum tertentu yang kuasa itu. Walaupun Cina kah, Bajau kah, ataupun Rungus kah, masuk dalam parti, tapi mereka mesti ada dominannya, dominasinya. Ada minority. Tapi ada dominan satu. Tengok parti yang satu, ada yang dominan satu di situ. Ada juga orang-orang lain tertentu, kumpulan etnik lain di dalam itu. So itu sebab kita adanya pelbagai kaum ini, jadi kita terbawa-bawa untuk menubuhkan parti tertentu. Sebab ya sentimen dalam kaum itu sendiri. Jadi siapa yang akan menang? Dokter Janda parti yang mana satu? Yang menang ialah parti tempatan. Di mana gabungan akan parti tempatan yang terbentuk itu yang akan menang. Wah, Sabah siapa yang bergabung, yang mengangkat semangat Sabah, itu yang akan menang bagi aku lah. Sebab kita perlu pikirkan tentang generasi muda ni, iaitu 18 kah umur? Ya, umur 18. Kita tidak tahu, kita harus faham perangai mereka ni. Perangai main game. Kita orang dewasa ini memang kita ada kita terikut-ikut satu mungkin pahaman yang lama. Baik. Tapi yang muda ni mereka melihat keadaan semasa. Tapi doktor setuju ke kalau sebab yang muda ni diorang tengok siapa yang banyak kali keluar di TikTok? Iya. Yang ada saya nak kenal yang ini, saya kenal yang ini di TikTok, saya undi dia. Mereka melihat semangat semasa, keadaan semasa. Mereka akan undi itu. Mereka tak mestinya ikut bapa. Apa bapa undi dia akan ikut? Tidak. Itu Sazali. Itu dulu mereka akan ikut apa yang baik. Terutama sekalinya mereka akan mencari pemimpin muda seperti mereka. Jadi yang pemimpin yang golongan tua-tua ni jangan harap. Wah, ini pun shots nih. Jangan harap pemuda, anak-anak muda 18 tahun, 19, 20, 21 ni mengundi kamu. Ini untuk shot nih. Mereka akan mencari yang muda. Sebab itu yang menyebabkan kenapa Dato' Ewan menjadi ketua PH. Sebab yang mengundinya yang golongan muda. Kenapa Dato' Christina Liu tewas? Kerana yang berdiri di belakang Dato' Ewan ialah golongan muda. So itulah pendirian pemuda yang muda ni. Last but not least, doktor, maksud dia yang orang sudah berlama, ada orang-orang senior ni, dia orang perlu cater orang umur yang berumur 18 tahun ini, dan dia orang perlu ikuti trend dia orang untuk dia orang dididik. Bagi saya bukan pasal umur. Kalau dia orang dapat, dia orang di TikTok lah, for example, dia orang di social media awareness, dia orang ada di spread, dia orang ada di mana-mana, mungkin dia orang akan udik. Sebab kalau kau sudah seorang pelari politik yang sudah berumur kan, tapi cara berkempen, tengok cara memperkenal personality kamu je. Kalau orang pakai TikTok, kita pakai TikTok lah. Itu dia nasihat dia. So, jadi itu memang cara kita mau memperkenalkan diri ya. Yang paling baik.
Jadi it's a good session. Thank you so much doktor. Thank you so much. Saya suka ini doktor punya berterus terang terus direct main sebut nama lah, itu yang paling bagus. Jadi tapi dia punya rumusan daripada kita session pada hari ini adalah MS63 salah satunya. Kenapa pentingnya MS63? Kenapa hak-hak kita ini perlu kita angkat dan perlu kita gunakan sebagai orang bilang semangat jati Sabah. The core business of Sabahan. Yes. Dan selain daripada itu juga tentang bagaimana doktrin ataupun sejarah-sejarah yang kita macam di-neglect daripada sejarah buku teks kita, sejarah the whole Malaysia pakai buku teks yang sama, tapi bagi doktrin sejarah-sejarah di Malaya pula. Dan selain daripada itu juga apa yang doktor bukan prediction lah, lebih kepada apa orang bilang pandangan doktor terhadap this coming Parents Event. Thank you so much doktor Bilcher. Kami sangat menghargai masa anda dan juga education secara percuma bagi kami dan juga yang ada di sini producer kami. Betul. Thank you so much doktor. Welcome. Sebelum saya promote ni baju, last but not least from your doktor. Yes. Kata-kata akhir doktor, mungkin harapan ke ataupun apa yang doktor ingin cuba sampaikan, sebab kalau di TV susah, kalau di podcast ni santai-santai boleh. Jadi silakan doktor. Okay. So untuk Sabah, saya mempunyai satu harapan lah. Pentinglah bahawa Sabah ni boleh mencapai pembangunan yang lebih hebat lagi lah. Sebab sudah 25 tahun saya di Sabah ni, masalahnya masalah jalan lubang-lubang. Okay. Saya selalu balik kampung isteri saya di Kudat. Itulah jalan yang saya lalu, mungkin sekali sebulan. Berjiran kita. Jalannya memang saya perlu, terpaksa saya beli kereta baru, Hilux untuk tujuan menangani jalan-jalan berlubang. Jalan berlubang. Kami sangat memahami. Ini terutama sekali pembangunan lah. Infrastruktur itu sangat penting lah, sebab kita pun menghadapi masalah air terlalu lama. Betul. Sangat. Jadi saya harap lah dengan perjuangan satu hati orang Sabah. Tolonglah Sabah, come on. Untuk memastikan bahawa mereka dapat menguasai, parti lokal dapat menguasai kerusi pada PRN akan datang ni, dengan satu suara mereka boleh melaksanakan banyak projek pembangunan. Baik. Kalau macam Sarawak gitu kan. Banyak akan berlaku hujah perbahasan yang memanjang sehingga terbantut sesuatu betul, pelaksanaan betul. Projek pembangunan. Bila ada bersatu dalam dewan, sebut satu projek, lulus. Semua sokong. Semua lulus. Dia tak perlu dibahaskan lagi. So itu apa yang dibahaskan itu, usulkan di dalam dewan itu satu yang sangat perlu. Sebanyak benda ni terbantut di dewan ini sebab tidak dapat kelulusan ini karena perbahasan yang terlalu panjang-panjang sampai tidak dapat diluluskan. Jadi itulah, bila perkara di Dewan Negeri tidak selesai, maka ia tak boleh dilaksanakan. Maka terbantutlah. Tinggallah kita mundur. Satu hatilah orang Sabah. Satu hati. Iya, leader-leader di Sabah satu hatilah. Sudahlah itu yang macam-macam itu kan. Thank you so much doktor. Thank you for your time. Thank you very much. Last but not least, yes guys, apa untuk itu? Mendapatkan ini, jangan buat tahu kan. Ini kalau untuk mendapatkan ini baju ini, komen apa saja, producer akan pilih nanti di shorts kami, di reels kami ataupun di YouTube kami. Boleh check it out. Komen yang baik-baik lah, jangan komen apa-apa jangan lah. Cantik bro, seriously bro. Ensis. Yes. Jadi kita end kita punya episode pada kali ini, dan juga kita ingin mencari Siti itu di mana. Podcast ini dibawakan khas pada anda oleh Kita Jaga Sabah, Kita Bangkit, satu gerakan atau movement yang menyatu padukan rakyat Sabah, tidak kira usia, agama serta bangsa. KJSKB Podcast memberi fokus kepada knowledge based lifestyle dengan penerapan informasi strategik secara santai terhadap rasa cinta kita kepada Sabah, negeri kesayangan semua. Ayo bangkit Sabah. Kita jaga Sabah, kita bangkit. Jumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum.